Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, akhirnya terbongkar apa yang telah dilakukan oleh pembantu Muhyiddin yang mana dikatakan telah mengugut atau ahli parlimen yang lain untuk meninggalkan parti mereka bagi memberikan sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Jadi saudara dan saudari, mari kita ikuti pendedahan daripada ahli parlimen Labuan. Katanya, pembantu Muhyiddin Timbalan Menteri, ugut saya tinggalkan parti warisan. Ahli parlimen Labuan Rosman Asli memfailkan permohonan untuk membatalkan kes rasuah yang dikaitkan ketika dia menjadi timbalan pengurusi Lembaga Pelabuhan Labuan 5 tahun yang lalu. Bekas ahli politik BN itu mendakwa ini kerana kes jenayah tersebut berpaksikan atas keengganannya untuk meninggalkan parti pembangkang warisan yang berpangkalan di Sabah dan menyertai parti pemerintah Bersatu. Rosman 58 selaku pemohon memfailkan permohonan itu semalam menerusi Tetuan Law Practice of Review dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Pihak media memperoleh notis permohonan daripada Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili Rosman selepas pengurusan kes itu hari ini di hadapan Hakim Mahkamah Session Rozina Ayu. Berdasarkan permohonan itu, dia juga memohon supaya prosiding kesnya di Mahkamah Section digantung sementara sehingga selesai permohonan tersebut. Permohonan itu dibuat antaranya atas alasan pertuduhan di bawah Section 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang dikenakan terhadapnya tidak berasas sama ada dari segi fakta maupun perundangan dan dilakukan dengan niat jahat selain menyalahgunakan proses mahkamah. Pada 14 Oktober tahun lalu, Rosman didakwa atas pertuduhan rasuah yang mendakwa dirinya menggunakan jabatannya ketika itu untuk mendapatkan kontrak kerajaan untuk sebuah syarikat yang dikatakan mempunyai kepentingan yang dikaitkan dengan bapa dan adik lelakinya. Semasa sidang media sejurus selepas dia didakwa, pada hari itu tertuduh mendakwa pertuduhan yang dikenakan adalah karena keengganannya berpaling tada daripada warisan dan menyokong pentadbiran Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin. Menurut salinan afidavit bagi menyokong permohonan membatalkan saman itu, Rosman mendakwa antara mereka yang cuba memujuknya meninggalkan warisan adalah seorang pegawai SPRM, pembantu Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin dan seorang timbalan menteri. Dia mendakwa ini adalah sebahagian daripada usaha untuk cuba mendapatkan sokongannya sejak 29 Februari 2020 susulan langkah Sheraton yang menyaksikan tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan kepada pentadbiran Perikatan Nasional yang kemudiannya diterajui oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Rosman mendakwa pada 16 Mac tahun itu dia telah dipanggil oleh SPRM dan Putrajaya untuk merakamkan kenyataan semasa sesi yang berlangsung selama 6 jam katanya. Itu didakwa bertanya mengapa begitu sukar bagi ahli parlimen warisan itu meninggalkan parti tersebut dan menyokong Muhyiddin. Katanya, kenapa susah sangat nak sokong Perdana Menteri kita ini? Kalau YB yang berhormat Rosman beri sokongan, kerja saya pun jadi senang, dakwa ahli parlimen itu. Rosman juga mendakwa bahwa kemudian sekitar bulan Ramadan pada 2020, dia menerima panggilan telefon daripada seorang pembantu Muhyiddin dan saya telah ditawarkan jawatan pengurusi Perpadanan Labuan dengan syarat saya menyertai parti PBBM Bersatu dan meninggalkan parti warisan Sabah. Ahli parlimen Labuan itu mendakwa pada masa yang sama, pembantu itu memberi ugutan bahwa dia akan diheret ke mahkamah jika menolak tawaran tersebut. Rosman mendakwa pada pertengahan Mac tahun lalu dirinya dihubungi oleh seorang pegawai daripada ibu pejabat SPRM untuk memberikan tarik lapang untuk dihadapkan ke mahkamah. Dakwanya pada keesokan harinya, dia menerima panggilan telefon daripada seorang kawan dari Sabah yang menawarkannya untuk membantunya bagi memastikan SPRM tidak meneruskan kes terhadapnya dengan syarat dia menyertai Bersatu dan menyokong Muhyiddin. Namun menurut Rosman, dia menolak tawaran tersebut ketika berjumpa kawannya itu di Kota Kinabalu pada 23 Mac tahun yang lalu. Ahli parlimen Labuan itu juga berhujah bahwa beberapa hari selepas itu seorang timbalan menteri memanggilnya untuk berjumpa rakannya di SPRM yang didakwa boleh membantunya daripada diheret ke mahkamah. Pemohon mendakwa dia turut menolak tawaran tersebut. Tertuduh mendakwa beberapa hari selepas itu dia diberi notis mengejut untuk menghadiri pemeriksaan oleh SPRM
pada 16 Julai tahun lalu, dan ketika berada di Ibu Pejabat Suruhanjaya itu di Putrajaya. Rosman berkata, dia dimaklumkan akan didakwah di kompleks Mahkamah Kuala Lumpur beberapa hari kemudian pada 23 Julai, namun dia hanya didakwa pada 14 Oktober tahun lalu. Dia berhujah bahwa dia kemudiannya membuat laporan polis pada 18 Julai tahun lalu bagi melindungi dirinya dan membersihkan namanya serta mempertahankan dirinya di mahkamah. Katanya, saya dinasihati oleh peguam bela saya, yang mana saya sesungguhnya percaya bahwa mahkamah yang mulia ini mempunyai kuasa untuk membatalkan dan atau mengedepikan pertuduhan yang dikenakan terhadap saya, yang mana telah dilakukan dengan niat jahat, bersifat penindasan, dan terjumlahlah ketika pada satu penyalahgunaan proses mahkamah. Katanya lagi, saya juga dinasihati oleh peguam cara saya, yang mana saya sesungguhnya bahwa satu salah laksana keadilan akan berlaku jika pertuduhan terhadap saya tidak akan dibatalkan atau diketepikan serta-merta. Katanya ia memberi kesan kepada rakyat dan pengundi-pengundi di Labuan bahwa saya seolah-olah berhadapan dengan kesalahan jenayah, kata Rosman pada dalam afidavit yang ditandatanganinya semalam. Mahkamah sebelumnya menetapkan 5 hari bermula 9 Mei ini untuk perbicaraan kes itu, dan senarai 42 saksi pendakwaan akan memberi keterangan. Pertuduhan mengikut Section 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM dan boleh dihukum mengikut Section 24 dalam kurungan 1 Akta yang sama, membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan atau Rp10.000 mengikut mana-mana lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Jadi saudara dan saudari, sungguh mengejutkan apabila ahli parlimen ini memberikan atau mendedahkan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Perikatan Nasional terhadapnya hanya kerana beliau tidak mahu tunduk kepada desakan dan ugutan yang mana beliau diminta untuk menyokong kerajaan Perikatan Nasional ketika itu, yang mana pimpinan Perdana Menteri ketika itu yaitu Muhyiddin Yassin. Jadi saudara dan saudari, fikirkan, dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, doa ton keinginan. Sekian, bye-bye.